Salam Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah live streaming bagi jemaat. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lainnya di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah streaming sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk mengajak anak merenungkan firman melalui video sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang indah untuk kembali bersekutu berdoa pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk boleh kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Mungkin hari ini kita merasa kelelahan dalam setiap aktivitas kita, tapi di sana kita masih berkatakan, Tuhan Yesus baik. Mungkin banyak pergumulan kita terus mengatakan, Tuhan, aku mau bersyukur. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita katakan pujian. Bapa, Engkau baik. Hanya yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama-sama kita katakan bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu berdoa, bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita nafas. Dan dengan iman kita percaya bahwa kita mampu menghadapi masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai saat ini Tuhan, kami merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan, kami masih bernafas. Dan dengan iman kami yakin dan percaya bahwa kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada malam hari ini juga kita menaikkan doa-doa kita secara khusus untuk doa misi. Kita doakan untuk pelayanan di Belu, di Malaka. Bersyukur untuk Saudari Vina dan Saudari Lucy yang Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita dalam melayani di Belu. Doakan untuk pelayanan bimbel setiap pagi, pelayanan besuk rumah-rumah, pelayanan untuk anak-anak remaja menjadi mentor rohani dan menjadi kakak atau orang tua bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya anak-anak mengalami pertumbuhan iman dan berbuah bagi keluarga dan lingkungan masyarakat di Malaka. Untuk doa ini mari kita doakan bersama-sama. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang pelayanan di NTT, secara khusus untuk saudari kami Vina dan Lucy yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani di sana. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Biarlah Tuhan yang menolong menyertai kehidupan mereka di dalam segala pelayanan mereka Tuhan, baik mendidik anak-anak yang ada di sana. Engkau berkati mereka sehingga mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi terang, menyampaikan kebenaran Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan bahkan juga menjadi berkat bagi keluarga yang ada di Belu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menyertai, Engkau yang menopang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa bersyukur untuk saudara kita Dedi dan Lydia yang telah melangsungkan pernikahan mereka di Kalimantan. Kiranya mereka dapat
bersatu hati melayani sebagai misionaris GKJ di Kalimantan Barat. Kita doakan masa-masa penyesuaian mereka sebagai suami istri, dan selama masa pandemi mereka akan bergabung melayani di Pacintan. Doakan untuk kerjasama seluruh tim yang ada di Pacintan, agar dapat saling belajar, mendukung dan menjadi berkat bagi anak-anak dan masyarakat di Pacintan. Mari kita doakan hal ini. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Dedi bersama dengan istri yang Tuhan sudah memberkati mereka melalui pernikahan. Bapa di surga, biarlah Engkau yang menolong mereka, biarlah Engkau yang memberikan mereka kesatuan hati di dalam melayani, dan terlebih mendedikasikan diri mereka untuk menjadi misionaris, secara khusus untuk di Kalimantan Barat. Tuhan, kami bersatu hati pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kedua anak-Mu, supaya mereka menjadi berkat di sana, dan kabar Kristus boleh terpancarkan kepada jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk mereka pada malam hari ini. Biarlah mereka bersatu hati sebagai suami istri yang baru. Biarlah mereka menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sana. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bagi saudara-saudara yang Tuhan sudah utus, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk boleh menjadi utusan-utusan pemberita Injil, kita melihat bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka dari itu mari kita menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat bersama-sama. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita katakan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. biarlah pujian ini boleh mengantarkan kita untuk mengingat kembali bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita doakan untuk saudara kita Okto yang melayani di Setiawan. Saat ini sudah ada keleluasan dalam melayani, mulai bisa mengunjungi camp-camp setiap malam dan memberikan bantuan baik makanan jasmani maupun rohani. Anak-anak dari beberapa tempat sudah bisa kembali ke rumah anugerah untuk belajar dan dibina. Doakan agar saudara Okto diberikan kesehatan dan perlindungan dalam setiap pelayanan di camp-camp. Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang ditabur agar dapat menjamah dan mengubah setiap orang yang dilayani. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk saudara kami Okto yang melayani di Setiawan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun anak-Mu, sehingga anak-Mu boleh melayani dengan penuh sukacita. Segala tantangan, rintangan yang dialami Tuhan, biarlah Engkau yang menolong. Terlebih juga bersyukur untuk keleluasan di dalam mengunjungi berbagai tempat, secara khusus untuk ke camp-camp, untuk boleh memberitakan kebenaran Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan yang menolong pelayanan hamba-Mu di sana, sehingga firman Tuhan, kabar Injil boleh tersampaikan kepada jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Engkau. Biarlah semangat Kristus terus menyala di dalam pribadi saudara kami ini, sehingga Tuhan yang terus menolong dan menuntun setiap langkah-langkahnya. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa untuk suku yang terabaikan, yang masih belum terjangkau oleh Injil. Kita doakan agar gereja mulai memperhatikan dan mengasihi mereka. Kita doakan supaya ada banyak anak muda yang memberi diri untuk mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan atau misionaris. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapa di surga, kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk setiap suku yang masih belum terjangkau. Bapa di surga, biarlah gereja-gereja terus bergerak, dan bahkan juga banyak anak-anak Tuhan, terlebih anak-anak muda yang memberi diri mereka untuk melayani Tuhan, baik menjadi hamba Tuhan maupun pelayan misionaris. Bapa di surga, biarlah Engkau yang terus menolong, dan bahkan juga Engkau yang mengutus setiap anak-Mu yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih untuk boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, dan terlebih pada suku-suku yang masih belum terjangkau Injil. Inilah kerinduan kami Tuhan pada malam hari ini. Kita juga doakan untuk seluruh jemaat, termasuk para aktivis, pengurus dan hamba Tuhan, dapat terus menjadi terang di tengah-tengah kondisi COVID ini, dan dapat bersaksi melalui tindakan maupun perkataan tentang kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga, tetangga, teman sekolah, kantor, bisnis, dimanapun berada. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk seluruh aktivis PPJ, hamba Tuhan, agar menjadi berkat di setiap jemaat-Mu, dan terlebih juga dimanapun berada. Tuhan, kami rindu Bapa, biarlah di masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah seluruh anak-anak-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat untuk setiap anak-anak-Mu yang juga masih belum mengenal Engkau, baik dalam setiap perbuatan, tindakan, dan apapun yang dikerjakan boleh menjadi berkat, baik dalam setiap pekerjaan, baik di kantor, baik di rumah, baik dalam pekerjaan bisnis,
Dan apapun yang dikerjakan, Tuhan, kami rindu. Biarlah Engkau yang terus menolong, sehingga kami boleh mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk para pemimpin Sinode GKJ, maupun BPJ, maupun hamba-hamba Tuhan dalam mempersiapkan pembukaan kembali ibadah di gereja. Kiranya hikmat Tuhan turun atas mereka. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapa, kami berdoa untuk pengurus Sinode, untuk pemimpin Sinode GKJ, BPJ dan hamba Tuhan dalam mempersiapkan pembukaan ibadah di gedung gereja. Bapa di surga, segala antisipasi yang diperlukan, biarlah Tuhan yang menolong, sehingga anak-anakmu ini boleh memikirkan lebih matang lagi, dan bahkan juga hikmat Tuhan yang terus menolong dan menuntun setiap mereka. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada satupun setiap kita yang tidak punya pergumulan, masalah, sakit penyakit. Kita semua pasti mengalaminya. Tetapi pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu bahwa mukjizat masih terjadi. Kita percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Tuhan pasti menopang kita. Mari kita bersama-sama katakan pujian ini. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mukjizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Sekali lagi kita katakan pujian. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangi. Dengan iman katakan mukjizat-Mu masih. Mukjizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi. Mukjizat-Mu masih. Dengan iman Bapak Ibu, kita katakan pujian ini bahwa mukjizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kita percaya bahwa dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, berbagai mukjizat diberikan Tuhan kepada setiap kita. Kita masih bernapas. Itu adalah ucapan syukur yang luar biasa dari kita, dalam hati kita. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan doa kita. Kita berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan
Dan terlebih juga kita berdoa secara khusus untuk hambanya Guru Injil Norma Tulandi dan juga pemulihan Guru Injil Pania, agar pengobatan yang dilakukan saat ini dapat berjalan lancar, serta jamahan tangan Tuhan terus melimpah atas mereka. Mari kita doakan untuk hal ini. Bapa, kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan, ada banyak pergumulan yang ada, baik di dalam pekerjaan, baik dalam kesehatan, baik dalam keluarga. Tuhan, kami bersatu hati pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang terus menolong. Biarlah kekuatan daripada Tuhan kami boleh merasakan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh tetap kuat menjalani kehidupan mereka. Dan terlebih juga jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Biar mereka juga mengalami mukjizat Tuhan. Karena kami percaya bahwa mukjizat Tuhan masih terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Guru Injil Norma Tulandi dan juga Guru Injil Pania dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberi mereka kekuatan yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh tetap kuat, tegar, dan bahkan juga terus mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan ucapan syukur. Kita juga berdoa untuk ibadah Minggu 9 Agustus secara live streaming. Kita doakan agar semua tim pelayanan, baik tim multimedia, tim editor, WL singer, pemusik, dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya, kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Dan kita doakan agar seluruh jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta dapat mengikuti ibadah dengan hati yang penuh kerinduan, meskipun di rumah, namun tidak mengurangi semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk doa ini mari kita berdoa bersama. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus, untuk persiapan ibadah tanggal 9 Agustus. Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu, tim pelayanan, baik yang menyampaikan kebenaran Tuhan, singer WL, tim editor, multimedia. Tuhan, kami percaya bahwa hikmat Tuhan yang melimpahi mereka, sehingga Tuhan yang terus memberikan mereka semangat, kesehatan yang baik, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan boleh mengerjakannya dengan sukacita dan dikerjakan hanya untuk Tuhan, dan bahkan juga dalam pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Dan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kerinduan untuk beribadah di rumah meskipun masih live streaming. Tuhan, kami percaya bahwa biarlah semangat terus berkobar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan kita terus bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Kristus. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Yesus, aku cinta padamu. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi kita katakan pujian ini dengan iman. Firman-Mu ya dan
penopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. tiada yang dapat Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，平安，晚上好。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih 在 dahulu. 我们还没有聆听上帝的话语之前，我们先进入今天晚上的祷告。 Bapa di dalam surga, 天父上帝， berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. 借着你的话语，今天晚上对着我们每一位的弟兄姐妹们的心灵来说话。 Pakai hamba-Mu berdua dengan baik untuk menyampaikan kebenaran-Mu. 主啊，使用你这两位仆人来，能够把你的话语清清楚楚的诉说出去。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，唯有祈求奉靠主耶稣基督得胜的名。 Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bertumbuh artinya berubah. 就是今天晚上我们讲要思考一个主题，就是成长就是改变。 Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua saja. 让我们打开我们的圣经来读一段上帝的话语，就是在罗马书12章的第2节。 Saya baca nanti Bu Lici Mandarinnya ya. 然后我再师母先用印尼文来读一遍罗马书12章第2节，然后我再用中文。 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 不要效法这个世界，只要信意更新而变化，叫你们查验何为上帝的良善、纯全、可喜悦的旨意。 Nah saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh artinya berubah. 所以弟兄姐妹们，成长就是改变。 Nah dalam ilmu biologi, kata bertumbuh itu dikenakan untuk makhluk hidup, termasuk manusia. 所以我们在知道，在生物的这个学界上，成长就是包括所有的这些生物。 Manusia harus mengalami pertumbuhan. 我们知道，人类也要经历过这个成长的过程， Nah, baik pertumbuhan jasmani dan juga pertumbuhan 无论是 rohani. 我们身体上的成长，还是在属灵方面的成长。 Nah, kalau pertumbuhan jasmani sih tidak diragukan ya. 所以我们知道，如果在我们身体上的成长，我们是不会怀疑什么的。 Apalagi masa-masa lockdown ini, pertumbuhan jasmani kita itu bisa ke belakang, ke depan, ke samping, itu tidak diragukan. 尤其是现在这个行动的这个限制，好像住家令就是不能出哪里，所以我们都是在家里，可能我们的生长就在横的旁边，就一直不断的在长胖的意思。 Nah, tapi pertumbuhan rohani
harus juga terjadi. 所以，但是虽然如此，但是属灵方面的成长也必须要经历过的。 Tuhan menginginkan kita mengalami pertumbuhan dari yang tidak baik menjadi baik. 我们知道，上帝需要我们从这个成长过程中，从不好的变成好的， Dari hidup yang tidak dikehendaki Allah menjadi hidup yang dikehendaki oleh Allah. 就是那些不讨神喜悦的，变成讨神喜悦。 Setiap orang yang sudah menjadi murid Kristus 尤其是我们这些每一位成为基督门徒的， tidak boleh berhenti hanya di pengetahuan saja tentang Allah. 所以不可以只是停止在只是认识上帝那一个阶段而已。 Dia harus bertumbuh, yaitu melakukan apa yang dikehendaki oleh 就 Allah. 是他要一直不断的在成长，就是要精习施行他上帝所要在他生命上的这个旨意。 Nah, saudara, inilah juga yang ditekankan oleh Paulus di dalam surat Roma ini. 所以这也是在使徒保罗在罗马书的书信里面，他所强调的一部分。 Itu pasal pertama sampai pasal yang ke-11. 我们知道罗马书这一本这个书信第1章到第11章的这个经文， Itu Paulus berbicara atau menjelaskan tentang doktrin tentang Allah, pengetahuan tentang Allah. 我们知道使徒保罗不断的在讲解关于这个上帝的这个教义的这个怎么去认识这个关于上帝。 Dan itu dikupas begitu dalam sekali. 所以他非常的很深奥的去讲解关于这个上帝的这个教义。 Tetapi perhatikan di pasal yang ke-12 sampai yang terakhir nanti di dalam kitab Roma ini. 那然后我们可以注意到，在罗马书信的，然后12章开始一直到完毕的时候， Paulus mengingatkan tegas bahwa semua pengetahuan tentang Allah yang sudah dijelaskan di pasal sebelumnya 所以使徒保罗再度的强调，就是在之前他们所讲解关于上帝奥妙的这一些教义的时候， itu harus diwujudkan dalam kehidupan yang nyata, dalam perubahan hidup yang nyata. 所以他希望他的我们的这些罗马的信徒们能够把它活出来。 Sebab jika hanya mengenal kebenaran saja 因为我们知道，如果仅仅只是认识真理而已， dan hanya memberitakan tentang kebenaran 只是 saja, 我们只是传讲真理， sementara hidup kita tidak berubah, 然而我们的生活方面也没有什么改变， hidup kita masih pola hidup yang lama, 就是我们生活还是老我的时候， maka sesungguhnya 所以呢，就是这样。 pengenalan pengetahuan kita tentang Allah menjadi sia-sia. 所以就是我们自以为认识这个上帝，一切的这些都成为突然的。 Seperti firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. 所以我们知道上帝的话语也说过什么：信心若没有行为，就是死的。 Nah, saudara, itulah sebabnya Edmund Chen itu berkata demikian, saudara ya. 我们知道有位牧师，就是郑金发牧师，新加坡有位著名的牧师，他也曾经这么说过。 Edmund Chen bilang begini, kebenaran tidak mengubahkan. 这个郑牧师有说过，真理是不能改变的。 Yang mengubahkan adalah kebenaran yang diterapkan. 就是他讲，所要能改变的，就是这些真理施行出来的这些真理，才能有改变的这个影响力。 Saya tekankan ini sekali lagi, 所 saudara. 以弟兄姐妹们，我再强调这一点。 Ayo kita baca sama-sama ya. 那我们一起来读这位境界。 Kebenaran tidak mengubahkan, yang mengubahkan adalah kebenaran yang diterapkan. 呀，我们知道真理是不能改变的 呀， 能够改变的就是什么？要来施行实践出来的这些真理，才能够有改变的影响力。 Nah, saudara, jangan sampai kita seperti tanaman yang setiap hari disiram, 呀，我们不要好像那些植物，每一天都给浇灌水， diberi pupuk, 还给它施肥， tetapi tanaman itu justru tidak bertumbuh, 但 tidak 是 berbuah. 但是那些植物不能够成长，也不会结果子， Yang terjadi justru menjadi layu. 甚至他们发生的是，他们会变得枯萎、枯干， Dan pada akhirnya tanaman itu menjadi mati. 最后呢，那棵植物也变了死 Saudara, 亡了，枯死了。 Yes, masalahnya ada di mana, saudara? 所以想起来，问题出在哪里？
Pupuknya nggak masalah, baik. 可能那些肥料是没有问题的，是很好的 Air 上 yang 等的。 disiramkan baik. 呀，施肥浇肥的灌浇的那些水也是好的水。 Masalahnya di mana Bapak Ibu? 所以弟兄姐妹们，问题出在哪里？ Di tanaman itu. 其实就是在这个植物本身， Berarti tanaman itu tidak sehat. 就是问题就是这一棵植物不健康。 Amin. Nah saudara, 所以弟兄姐妹们， itu juga bisa seperti kita. 这也好像正如我们一样，也是一模一样。 Kita orang Kristen yang terus-menerus mendengar firman 我们知 Tuhan. 道，我们这些基督徒不断的在听讲上帝的话语、上帝的真理， Kita terus-menerus membaca 我 firman. 们也是不断的、非常殷勤的去阅读上帝的话语。 Bahkan maafkan ya, bisa kita baca firman berpasal-pasal setiap 呀 hari. 可能有时候我们每一天都不仅仅只是读上帝，读好几章的上帝的经文话语， Mendengar khotbah dengan sangat serius. 我们也很认真的去听讲道。 Kita bisa menganalisa khotbah dengan sangat detail. 我们甚至可以怎么是分析，还是讲解这个圣经， Bahkan 神之呀， kita bisa mengkritik 甚至我们可以 titik，koma dari khotbah. 我们甚至可以从这个他们牧师讲到那边可以批评他们，甚至在那个逗号、句号那边也是可以看得出他们的问题。 Bahkan juga banyak orang Kristen itu membaca literatur Ya, hay Kristen很多 supaya lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang Allah. 所以有一些基督徒甚至更为了要更加的深刻的去了解、认识上帝，他们读很多很多这些属灵的这些书籍。 Itu bagus nggak? 其实问题是，他们这是其实好不好呢？读这么多，其实是 Bagus 很 loh, 好 saya。bilang bagus loh ya, jangan 其 salah paham. 实 Bagus. 很好，很好的。我 Bahkan 们可以 harus itu bagus. 我们可以增添我们的知识，这些其实是非常很好的一个。 Tetapi yang menjadi salah adalah 但是问题是出在于， jika semuanya itu hanya untuk menyenangkan pikiran. 所以如果这一切我们所做的一切，只是要满足我们的这个思想的这个私欲， Semuanya itu hanya untuk menyenangkan pengetahuan. 只是为了满足我们的这个知识的要求， Hanya untuk memuaskan pengetahuan. 只是要知道，想知道越多越好的知识， Hanya untuk kepuasan menganalisa. 只有一种好像感觉能够我们可以分析，能够释经的这种满足感。 Lalu pengetahuan itu kita merasakan sebagai sesuatu kepuasan di dalam perasaan kita. 所以感觉到好像就在满足我们自己的一个私欲，让我们有这种满足感。 Tetapi yang keliru 但是问题是在这里， itu tidak diwujudkan dalam perubahan perilaku. 所以这一切虽然做了这么一切，但是呢，问题就是出在于没有改变到一切他们的品行和态度。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ini banyak terjadi. 弟兄姐妹们，这件事情发生非常很常常发生。 Bahkan banyak orang Kristen mengaku bertumbuh 很多的基督徒承认，他们讲我在成长， dengan sudah rajin ke gereja. 我已经很殷勤，每一个主日都上教会， Oh sudah terlibat pelayanan, oh gue bertumbuh nih. 甚至有些说我也常常侍 Ya 奉 kan?。Sudah rajin baca Alkitab. 他也讲哦，每天也是有读经文，圣经。 Tetapi ironisnya adalah tidak menghasilkan perubahan apa-apa di 虽 dalam. 然所以很讽刺的是，虽然做了这么多这些东西，但是没有产生变化和改变， Hidup masih di dalam hidup yang lama. 就是他还活着的老我，那个以前的我一样。 Sesungguhnya saudara-saudara dikasihi Tuhan, semuanya itu tidak bisa disebut bertumbuh. 所以弟兄姐妹们，这一切不是讲到，不可以讲是成长， Karena bertumbuh itu artinya harus terjadi perubahan kepada perilaku. 因为我们知道成长呢，这个过程一定要有改变，一定要有更新。如果没有改变，没有更新，就是没有成长。 Bertumbuh harus dibuktikan dengan perubahan perilaku hidup. 所以我们知道，如果要真正有成长这个过程呢，要经历过成长这个过程，一定要经历过有这个我们的这个态度、品行各方面的改变。 Amin Bapak Ibu.
所以弟兄姐妹们，阿门。 Nah, kita kembali ke dalam teks ini memperdalam bagian ini. 然后我们再看回我们刚才所读的经节，在罗马书。 Bagaimana supaya kita terus bertumbuh dan menghasilkan perubahan di 所以我 dalam 们 hidup 要 ini. 怎么样能够活出不断的在成长，不断的在更新改变？ Secara khusus kita hanya melihat ayat yang kedua saja ya. 我们再 Kita 看回 fokus 刚 di 才， situ. 我们只是专注在这个罗马书12章的第2节而已。 Maka saudara, yang pertama adalah 所以弟兄姐妹们，第一点就是， bagaimana supaya kita bertumbuh dan menghasilkan perubahan? Yang pertama, 就是我们怎么去成长，然后呢，能够有这个不断的在改变。 Ya. 第一的重点就是， ingat bahwa kita berbeda dengan dunia. 所以我们要切记，就是我们与世上不一样。 Ini ingat-ingat Bapak Ibu. 所以我们要 Ingat, 切记，一定要记起来，我们跟世界上的人是不一样的， Kita berbeda dengan dunia. 就是我们与世上的人是不一样。 Firman Tuhan pada bagian ini di kalimat yang pertama di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan 我们知 dunia. 道上帝的话语就已经强调对我们说，不要效这个世界。 Artinya kamu tidak sama dengan dunia loh. 意思是什么？换句话来说，就是我们跟世上的人是不一样的。 Maka artinya apa? 意思是说什么？ Jangan ikut-ikutan dengan dunia. 就是讲不要效法这个世界。 Tuhan justru menaruh kita di dalam dunia 所以我们知道，上帝把我们放在这个世界上的这个位置里， supaya kita menerangi dunia. 使得我们能够把这个世界照亮。 Bukan justru ikut menggelapkan 不 dunia. 是讲要把这个世界变得更加的黑暗， Atau justru digelapkan oleh 或 dunia. 者另一方面说，我们被这世界被的昏暗， Oh, 变得更 saudara 加 yang 的黑 dikasihi 暗。 Tuhan, ingat selalu So- engkau berbeda dengan dunia. 所以，我们弟兄姐妹，我们要切记，要一定记住，我们跟世上的人是不一样的。 Yang kita perlu ingat di bagian ini lagi adalah 所以我们接下来另外要记得的是另外一点，就是 kamu itu adalah anak-anak terang. 我们知道我们这些是光明的儿女， Anak-anak Yesus Kristus yang telah menerima kemurahan Allah. 我们就是我们已经接受过上帝这个怜悯的这慈悲的这一个恩典。 Itu identitasmu di tengah-tengah dunia 所以 ini. 我们的身份就是在这世界上就是上帝的这个 Berbeda 儿女 kan dengan 不一样的 identitas 是吧 orang dunia kan? 就是跟世上的人是不一样的。 Kamu anak Allah. 我们是上帝的儿女， Kamu murid Kristus. 你们就是我们知道，我们也是基督的门徒， Kamu bukan anak dunia. 我们不是世上的儿女， Kamu bukan murid dunia. 我们也不是世上的这个门徒， Kamu murid Kristus. 我们是基督的门徒。 Sekalipun engkau tinggal di dalam dunia. 虽然我们是我们现在居在这个世界上，活在 Dan, 这世界上， dan ini adalah identitas kita yang tidak bisa diubah sejak kita mengambil keputusan ikut Yesus. 就是当我们已经下定决心要跟随耶稣，我们的身份就不会被再改变，我们就是上帝的儿女。 Maka dimanapun kita berada dalam dunia ini, identitas itu ada bersama-sama dengan kita, yaitu murid Kristus. 所以，我们无论我们在哪里，无论我们在何处，我们的身份就是上帝的耶稣的门徒，就是耶稣的门徒，不会改变的。 Dan kita sudah mengambil keputusan untuk itu. 因为当时候我们已经下定决心要跟随耶稣， Bukankah kita berkata begini? 不是讲我们就是讲说， Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. 呀，有首诗就是唱的非常好，师母所唱的呀，跟随耶稣就是我的决定了。 Bapak Ibu tahu nggak 所以 apa 弟兄姐妹 artinya? 们明白吗？其实 Itu 那首诗 keputusan mengikut Yesus. 就是我们已经下定决心了，要跟随耶稣。 Bukan hanya mengikut Yesus dari kepuasan pemikiran atau Terus kepuasan jangan- perasaan tentang pengetahuan tentang Yesus. 不是讲只是我们要满足我们的这个心里的这个欲望，讲要跟随耶稣， Tetapi itu berbicara tentang mengikuti seluruh teladan hidup Yesus dalam hidup ini. 其实就是意味着是什么呢？我们要全心全意就跟随耶稣的这个好榜样，就是活出来， Dan itu sudah sebuah keputusanku dan keputusan. 就是这是已经是我的决定，还有弟兄姐妹们的决定了。 Amin Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，阿门。 Amin ya boleh ya. Amin. Yang kedua adalah
第二就是， supaya kita terus diingatkan untuk terus bertumbuh dan berubah ini ya. 所以我们要不断的成长，不断的改变，不断的更新。 Yang kedua, relakan dirimu diperbaharui oleh Kristus. 所以我们要有这个心甘情愿，要让我们自己的心意，让这个基督来更新改变。 Bagian yang lain diteruskan di sini dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. 所以接下来就是要让我们的心意来更新而改变， Berubahlah. 就是要改变、变化。 Nah saudara, di dalam beberapa terjemahan itu dikatakan biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. 就是很多不同的翻译版本，就是让上帝呢，把它怎样去改变、更新你一切的这个心思意念。 Setelah engkau menerima kemurahan Allah, dikatakan di ayat 1 itu ya, engkau telah menerima kemurahan Allah. 我们知道第一节，我们知道我们已经领受了上帝这个慈悲的这个恩典， Maka berilah, saya pakai kata relakanlah dirimu diperbaharui Justru menjadi 在这里， manusia yang baru. 就是我们要把我们真的宁愿心甘情愿的愿意把我们的整个人放出来，让上帝来改变更新我们。 Kata relakan itu berarti bukan sebuah paksaan, tapi ada satu keikhlasan di dalam diri kita ini memberi hidup kepada Tuhan untuk diperbarui oleh 所以 Tuhan. 这个意思讲，心甘情愿是我们是很愿意的，没有一个强迫，还有是要被逼迫的这种感觉。 Nah, di terjemahan yang lain lebih dalam lagi dikatakan biarkanlah Allah memperbaharui seluruh hidupmu. 呀，还有其他的翻译版本说，就让上帝把你全心来更换、更新和改变、变化。 Di terjemahan lain lagi itu Wah, bahan terjemahan dan ini dalam sekali saudara. 还有其他的版本翻 Kamu 译 kamu yang sudah menerima kemurahan Allah, 就是我们这些已经领受了上帝这个恩典的， kamu harus berubah oleh pembaharuan pikiran yang telah engkau terima dalam 所以 kebenaran Allah. 我们要借着这个心意的更新来经历过这个改变的这个过程。 Nah saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， artinya ketika pikiranmu sudah diubahkan oleh pengenalan akan Allah, 所以就是当我们的这个心思意念被认识上帝的过程以后而改变的时候， pikiranmu sudah diubahkan oleh kebenaran Allah, 我们知道我们的心思意念已经被上帝的真理而改变了。 artinya kebenaran Allah itu sudah memenuhi pikiranmu dan mengubah cara berpikirmu. 我们知道，就是意思是讲什么？上帝的真理已经在我们的，好像我们的心思里面已经装满了，就是借着他这个是心思意念呢，我们能够来更新和改变。 Maka satu hal harus terjadi. 所以，若是这样的，有一件事情必定发生的， Relakan dirimu diubah oleh Allah. 就是如果我们有这个已经充满了上帝的真理的时候，我们有这个心甘情愿，就让上帝来在改变工作在我们身上发生。 Jangan lagi pertahankan 所以 manusia 我 yang 们 lama. 不可能就一直坚持在我们这个老我这个在老我那里。 Jangan lagi pertahankan pola hidup yang 就是我 lama. 们不会再活在以前的旧我这个世界里， Jangan lagi pertahankan sikap yang lama. 所以不会再活出好像以前那些不好的行为， Jangan lagi pertahankan kosakata yang 可能 lama. 不会再用回以前旧的那些词汇。 Ini pikiran hati sudah dipenuhi oleh kebenaran 因为我 Allah. 们知道我们 Maka perilaku pun harus 所以因为我们 berubah. 的心思意念已经被上帝的真理已经充满了，所以我们所做出来的行为应当已经经历过更新和改变。 Setelah kita menerima kemurahan Allah, 当我们已经领受过上帝的这个恩典， menerima kemurahan Kristus, 然后领受到上帝这个慈悲的 Satu hal yang harus 这个恩 terjadi. 典，有一件事必然是发生的， kita harus bertumbuh. 我们一定要成长。 Kita harus berubah. 然后呢，接下来我们一定要改变。 Nah, seperti apa orang yang sudah berubah atau sudah bertumbuh di dalam 所以， Kristus? 如果我们讲，那个人经历过改变，其实他是怎么样代表他已经经历过改变呢？ Coba lihat kembali Alkitabnya ya, 然后我们再 ayat yang 看 kedua. 回我们看回 Ini 我们的 menarik 圣 sekali, 经。 runut sekali dia buat. 其实呀，该看回保罗所写的这一封书信。 Orang yang sudah berubah
所以那些已经经历过更新和改变的人， orang yang sudah bertumbuh, 就是那些已经经历过成长的 orang 人， yang pola pikirnya sudah diubahkan oleh kebenaran 就 Allah. 是他的心思意念已经被上帝的真理而更新改变的 ini 人， dia bisa membedakan mana kehendak Allah 他 dan 可以， mana yang bukan kehendak Allah. 所 Lihat 以 ayat 他 yang kedua. 可以分辨什么是上帝的旨意， Ya. 什么是不是， Artinya tidak lagi mengutamakan kehendak diri sendiri, 所以他不会自我中心了， tetapi tunduk kepada kehendak Allah. 就是他已经顺服、降服在上帝的旨意里， Kemudian bisa membedakan mana yang disukai Allah, mana yang tidak 他 disukai 也可以 Allah. 分辨过哪一个是可以讨神喜悦的，哪一个不是能讨神喜悦的。 Artinya hidup tidak lagi suka-suka. 所以意思是讲什么呢？他的生呀活不是好像随心所欲，就是我想做什么就 Hidup 做什 tidak 么。 lagi sesuka hati. 呀，不是讲呀随心所欲，我要做什么就做什么。 Amin. 阿门。 Karena pikiran dan hati itu dikendalikan oleh kebenaran Allah. Maka tidak 所以我们知 tidak 道， suka-suka 我 hati 们的 lagi 心思意 hidup 念已 ini. 经被上帝的真理已经充满了，所以我们不可以随心所欲， Berubah dari yang tidak baik menjadi baik. 就是从以前不好的老我变成现在好的 Jangan 新的我， jangan dibalik ya. 不要反过来反面的。 Artinya apa? Terjadi perubahan pola pikir secara total, terjadi perubahan perilaku secara total. 就是意思是什么呢？我们的心思意念，还有我们所做的行为，一切都有全然的这个改变和更新。 Kalau dahulu pikirannya dikendalikan oleh dosa, sekarang pikirannya dikendalikan oleh kebenaran Allah. 所以我们知道，以前我们所做的一切可能被这个罪恶所控制，但是现在呢，我们所做的一切要被上帝的真理来掌管。 Maka saudara, Soalnya- sekarang pola pikir itu ketika sudah digerakkan oleh Allah, 所以弟兄姐妹们，当我们的心思意念已经被上帝的真理充满了的时 tidak 候， lagi memikirkan hal-hal yang kotor, memikirkan hal-hal yang negatif, 所以我们不太会想那些肮脏的事情、那些消极的事情了， tetapi semuanya memikirkan hal-hal yang berkenan kepada 就 Allah. 是我们所想的，在我们心思意念里面的一切，都是要讨神喜悦的事 Nah, 情。 minggu lalu di persekutuan doa minggu lalu ini disinggung oleh pendeta Elisa ya, Bapak Pendeta Elisa. 可能上个星期在祷告会的时候，Elisa牧师已经有讲 Di 有 dalam 讲到这一个， di dalam 这一节 Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan 9. 他有讲过的这个在上个星期的这个祷告会，他牧师有讲到关于腓立比书第4章的这个经文。 Ini perhatikan saudara, ini berhubungan sekali dengan apa yang saya sampaikan. 有，我们再看回那个经文，就是在腓 Saya 立比 baca 书 dulu ya. 第4章。 Ambil Alkitabnya di rumah, baca ya supaya betul-betul mengerti bagian. 所以我们再打开我们的圣经，再读回这段经节，来真正的了解、明白它的意思。 Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan ya, pikirkan, ini di batas pikir ya, dipikirkan, itu saya katakan tadi. Memenuhi kepala, Ya. maaf bukan, memenuhi pikiran, saudara. OK，所以我们看回弟兄姐妹们，在这个腓立比书的第4章的第8节有说过，弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。思念 Pikirkanlah semuanya itu. 呀，我们要思念这一切所 Nah, 好的这些美事。 perhatikan ayat yang ke-9. 但是接下来我们要注意的就是接下来 Perhatikan 的 ini 第 ya. 9节。 Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, perhatikan, lakukanlah semuanya itu. 那接下来的经节又在说什么？你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。 Saudara, ini menarik.
dikatakan pikirkan semuanya itu. 所以这是非常有意思的。他讲保罗讲，不仅仅只要去思念、思想， Tetapi jangan hanya memenuhi kepala, So, jangan bukan hanya Yesus memenuhi hati. 呀，不仅仅只是思想、思念，只是充满 Tidak 整个 berhenti di 不 situ. 仅仅只是这样，不是就在那边停止。 Tapi dia katakan apa? Lakukan semuanya itu. Lakukan itu. Paulo Semuanya itu lakukan. 这一些心思，虽然过了你要去思念，但是接下来呢，要去行出来。 Amin Bapak Ibu. 所以，阿门，弟兄姐妹们，不仅仅只 Maka 是在思 firman 念 Tuhan 上。 katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. 若是这样的话，上帝的话语说什么呢？愿平安的上帝就必须与你们同在。 Kalau keduanya itu menjadi satu. 所以就是让这个我们有去思念、思想，接下来我们去行出来，必定上帝的这个平 Maka 安和 di, 喜乐必定与我 maka 们同在。 maka disitulah kita betul-betul menikmati damai sejahtera Allah di dalam Ya, Rosi- mengikut Kristus Yes， itu. 若是我们能够真的这样呢，我们跟随耶稣，只是不仅仅在我们思想上，我们能够也行出来的话，我们必定上帝的平安必定与我们同在。 Artinya pengenalan akan Allah itu bukan hanya sekedar konsep lagi. 所以在这里意味着什么呢？我们认识上帝不仅仅只是他的原则， Tetapi yang mendarat, dilakukan. 就是接下来呢，我们要有行动，就是行出来。 Artinya ketika pola pikir sudah diubahkan oleh kebenaran Allah. 就是意思说，我们的心思意念已经被上帝更改了、更新了、改变了， Maka terjadi cara berpikir kita diubahkan. 所以我们的心思意念、我们的方法、我们的想法也被上帝改变了。 Terjadi perubahan perilaku. 所以接下来，如果我们的心思意念改变了，我们的行为举止也会被接着连下来也会被改变。 Terjadi perubahan apa lagi? 然后接下来有什么改变呢？ Terjadi perubahan cara kerja yang lebih baik. 可能我们 Ya kan? 工作的这个效率也变得比较好， Terjadi perubahan cara bicara yang lebih baik. 可能我们 Yang 的 dikehendaki oleh Allah yang bisa jadi berkat bagi 可 orang 能我 lain. 们的言语方面现在也变得更好，所以我们所说出来的话变得更加的勉励，可以去鼓励别人、安慰别人，说一些好听的话。 Terjadi perubahan cara pandang. 就是有时候我们 Melihat 我们的 sesuatu. 这个视觉观，就是看世界不同的东西，也是会在改变。 Cara pandang melihat sesuatu. 就是我们看某一样东西的方 Cara 式， pandang mengelola sesuatu. 就是怎么去改变一样东西的那种方式，也是会改变。 Bahkan cara pandang kita melihat dan menilai dan menerima orang lain. 有时候我们的这些看法，怎么去想法，怎么去接受人家，这些不同的这些方法，都是不断的在改变。 Terjadi perubahan apa lagi? 还有什么改变呢？ Silakan Bapak Ibu tanya pada diri sendiri. 可 Apa 能弟 yang 兄姐 harus 妹们，我们可以有时候 terjadi 自己的 perubahan? 思 Apa yang harus 想的一 terjadi 想， perubahan 其 di 实 dalam 还 diri 有 kita? 什么更改，有什么改变发生在我们的身上呢？ Amin. 阿门。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Sekarang kita lihat bagaimana langkah praktis yang bisa menolong kita supaya terjadi pertumbuhan atau perubahan di dalam hidup ini, dalam 所以 pengenalan 那现 Kristus. 在我们已经听过上帝的真理各方面，现在我们怎么样把它能够来实现在我们的生活里呢？ Maka saya memberikan beberapa petunjuk praktis kepada Bapak 所以 Ibu. 我也会提出几点，让弟兄姐妹们能够拿来做参考。 Yang pertama, saudara, 第一就是 tuliskan apa saja yang selama ini sudah berubah, yang sudah diubahkan Tuhan di dalam hidup 呀， hidup 可能 saudara, 我们 hidup 可 saya, 以 hidup saudara di 检 rumah ya. 讨一下，我们可以拿张纸、 Apa 一 saja 支 itu? 笔写下来，一直以来，上帝在我的身上所动工过、所改变过的有什么方面？哪一 Ya. 方面已经改变过我？经历过那些改变和更新的。 Ya, mungkin malam ini Anda tidak langsung menulis di pulpen, bisa juga ditulis dalam pikirannya. 有时候我们不一定要拿一张纸和 Apa 笔写 saja yang 出来， sudah 可能在我 berubah 们的脑海中，可能也在思 Dan itu 想。 berubah karena kemurahan Allah. 其实我们有更新，经历过这些更新和改变，其实这一切都是上帝的怜悯和 Sudah? 恩典。所以我们要想一下，我们经历过以前可能我们是不好的，现在变得好，所以我们可以想一下，我们经历过什么改变。 Sudah ya Bapak Ibu? 所以弟兄姐妹们想到了， Sekarang langkah yang kedua. 然后接下来第二步骤， Tuliskan apa yang harus tuliskan apa yang belum berubah dan harusnya berubah. 所以第二个呢，就是
我们要写下来，那些还没有经历过改变和更新的，其实是需要更新和改变的。我们要写下来。 Dan biasanya itu kelemahan kita ya. 其实那一些就是 Kelemahan-kelemahan. 我们的这些弱点还是短处。 Nah, bagaimana cara mengetahuinya? 那其实我们怎么知道，其实我们的那些弱点还是短处在 Kita 哪里 bisa 呢？ tahu sendiri. 可能有时候我们会自己醒察 Dan 醒 juga 察到， sangat bagus kalau engkau bertanya kepada orang seisi rumahmu. 可能更好的、更加好的就是你问我们身边最亲密的人，在家里的人，最认识我们的，最 Karena 知道我们的人。 Karena orang yang paling tahu kelemahan kita itu anggota keluarga kita loh 因 saudara 为 ya. 我们的知己就知道我们的最亲密的就是我们家庭的这些成员，他们最认识我们的。 Ayo coba tanya kepada anggota keluarganya, bisa istrinya, bisa anak-anaknya, bisa 问问我们 suaminya. 家庭里面的 Coba 成 tanya 员，可 sekarang. 能是你的丈夫、 Cole di sampingmu 你 bilang, 的妻子、 apa 你 yang 的 harus 孩子， apa yang harus 问 gua 他 ubah 们 ya? 其实我应当改变些什么呢？ Sudah 所以 tanya? 呢 OK，等下我们可以 Udah ya, tulis ya. 写下来。 Oke. Maka langkah berikutnya 接下 adalah 来就是 kelemahan yang harus diubah itu jadikan proyek rohani. 其实我们真正的我们的弱点、 Yeah. 我们的短处，那些必须经历改变和更新的，其实是我们的一个好像一个任务， Itu jadikan proyek rohanimu di hadapan Tuhan. 就是在上帝面前，就是我们一个属灵的这一个功课，这个大的这个任务。 Itu minta kepada Tuhan di 所以我 dalam 们 doa. 在要来到上帝的面前，带着谦卑的心，恳求上帝帮助我们能够真真实实的 Ya, 改变这一切 setiap。hari bawa di dalam doa kepada 可 Tuhan, 能每天 ubahkan 能够 hidup, 把这一 ubahkan 些 Tuhan. 这些弱点、这些不好的，让上帝来帮助我们去 Tuhan, 来 aku punya 改变 kelemahan 更 ini. 新。 Aku punya kekurangan ini. Aku So- masih hidup di dalam dosa ini Tuhan. Aku masih hidup di dalam perilaku yang tidak benar ini Tuhan. Tuhan ubahkan aku 所以我们知 Tuhan. 道，在祷告中的时候，我们可以恳求上帝，恳求上帝帮助我们。我们知道我们的弱点，我们知道我们应当改变，就是我们做不了，没有那种能力。希望恳求上帝赐给我们足够， Bahkan kalau bisa di setiap hela nafas kita. 就是神之来每一刻钟，我们的还有气息的这一刻钟里， Kita memintanya kepada Tuhan. 所以我们要向上帝来恳求。 Maka percayalah Tuhan pasti bisa mengubahkan. 我们要相信上帝必定会帮助我们来更新和改变的。 Saudara yang dikasihi Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Ingat kita berbeda dengan dunia. 再次的，我们要切记，我们与世上的人是不一样的，我们是与众不同。 Dan relakanlah dirimu diubah oleh 就 Kristus. 是我们要心甘情愿的去让上帝，基督来更新改变我们， Bila seluruh pengetahuan kita tentang Allah 就是让我们所认识的、我们所知道的一切知识关于上帝的 itu juga bisa mengubahkan seluruh perilaku. 这一切的心思意念，能够来更改、改变我们的品行和态度。 Amin Bapak Ibu. 阿门，弟兄姐妹们 Baik, mari kita berdoa. 呀，让我们再次的来进入祷告。 Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu 天父上帝，我们已经聆听过你的话语， dan biarlah firman ini tidak hanya untuk memenuhi pengetahuan kami tentang 主啊， Kau, 让今天的真理不仅仅只是在我们头脑上的知识， tetapi juga bisa mengubah seluruh hidup kami. 但是能够改变我们的全然的生活和生 Terima 命。 kasih Bapa. 非常感谢你，主耶 Di 稣。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告祈求，唯有奉靠耶稣基督得胜的名。 Amin 阿门。谢谢大家。 Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita tutup persekutuan doa ini, mari Singkat kita Tisha. melihat beberapa pengumuman untuk ibadah kita 呀 minggu depan. 亲爱的弟兄姐妹们，在我们还没有结束今天晚上的祷告会，我们再看一看我们下个星期的教会的报告。 Puji Tuhan Bapak Ibu, persekutuan doa kita selesai dan mari kita tutup sekali lagi di dalam 呀 doa. 感谢上帝，我们今天晚上的祷告会将会在此结束。感谢。 Bapa dalam surga, biarlah persekutuan doa kami malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan akhiri, kami mohon biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu terus menyertai hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati. 呀，弟兄姐妹们，晚上好，上帝赐福。